Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dalam pelajaran 6 iaitu Sistem Pemerintahan Islam. Dan lihat subtopik yang pertama dahulu 3.2.1 Konsep Asas Sistem Pemerintahan. Yang mana di dalam tajuk ini pelajar ditekankan berkenaan dengan ciri-ciri sistem pemerintahan Islam, iaitu tengok yang pertama, meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemegang kuasa yang mutlak. Okey, maksudnya dekat sini manakala kita pula sebagai khalifah hanyalah sebagai pemegang amanah. Jadi kita ni sebagai khalifah hanya menjalankan atau melaksanakan tugas yang diperintahkan. Okey, segala-galanya kuasa yang utama hanyalah Allah sahaja yang berkuasa. Kemudian yang kedua, peranan umat Islam sebagai khalifah yang diamanahkan untuk memakmurkan muka bumi. Okey, kitalah khalifah ini untuk memakmurkan muka bumi. Yang ketiga, mengamalkan syura dalam pemerintahan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Okey, kita amalkan perbincangan, musyawarah tadi dalam sistem pemerintahan perlulah berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Segala perkara yang diputuskan dan dilaksanakan dalam pemerintahan bersesuaian dengan kehendak rakyat serta bertepatan dengan syariat Islam. Okay, seterusnya, melaksanakan amar makruf nahi mungkar, seperti iaitu kita menganjurkan kebaikan serta mencegah daripada melakukan kejahatan. Seterusnya, rakyat terdiri daripada golongan yang meyakini prinsip dan dasar Islam, negara Islam serta mematuhi undang-undang yang ditetapkan. Kita kena yakinlah kepada prinsip dan juga dasar-dasar dalam negara Islam. Kemudian bebas daripada ikatan keturunan, warna kulit, kawasan geografi dan sebagainya. Maksudnya tak ada tak ada bias, tak ada kelebihan antara sesuatu bangsa ataupun kawasan geografi dan sebagainya, tapi semuanya adalah sama rata, adil dalam sistem pemerintahan Islam ni. Negara Islam mengutamakan penghayatan akhlak yang mulia dalam kehidupan, dalam semua aspek kehidupan. Baik, seterusnya kita tengok dalam konsep asas sistem pemerintahan Islam ni disentuh berkenaan dengan sistem pemerintahan Islam sewaktu Rasulullah SAW di Madinah. Okay, yang mana apabila tibanya Rasulullah SAW di Madinah semasa peristiwa hijrah, baginda membentuk negara Islam yang pertama. Okay, terdapat beberapa tindakan penting yang dilaksanakan oleh baginda sepanjang tempoh pemerintahan. Antaranya adalah dengan mengamalkan konsep syura dalam pemerintahannya dan terbentuklah Piagam Madinah. Ini kita nak lihatlah Piagam Madinah sewaktu zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Okay. Konsep syura dalam sistem pemerintahan Islam, yang mana Rasulullah dah amalkan konsep ini, ya. Antaranya terdapat peristiwa yang menggambarkan amalan syura yang dilaksanakan. Yang pertama, Rasulullah SAW berbincang dengan para sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu dan Sayyidina Umar Al-Khattab berkaitan dengan isu tawaran perang Badar. Ketika itu Rasulullah SAW telah mengikut pandangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu dan majoriti sahabat yang menyatakan supaya tidak dibunuh tawanan perang ketika itu. Okey, jadi ini situasi yang pertama yang mana Rasulullah dia telah ikut pandangan Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya dekat sini Rasulullah SAW dia tidak buat keputusan dengan sendiri. Dia ambil kira juga pandangan-pandangan daripada sahabat-sahabat dia. Okay, yang kedua, sebelum perang Uhud, Rasulullah SAW bermesyuarat dengan para sahabat untuk memilih lokasi peperangan sama ada berlaku di dalam atau di luar kota Madinah. Baginda berpendapat agar peperangan berlaku di dalam kota Madinah, sedangkan majoriti berpendapat sebaik-baiknya peperangan dilaku di luar kota Madinah dengan mengambil kira masalah kepada umat Islam pada masa itu. Rasulullah SAW menerima pendapat tersebut dan memutuskan agar peperangan dilakukan di luar kota Madinah. Ini pula situasi yang kedua, yang mana
Rasulullah SAW tadi dia laksanakan mesyuarat. Okey, itulah kita namakan konsep syura. Kita ambil pendapat ataupun pandangan daripada semua pihak. Dari situasi ni je kita nampak bahawa Rasulullah dia tidak mementingkan diri dia sendiri. Okey, walaupun kita percaya Rasulullah mesti nak buat yang terbaik, jadi tapi dia ambil kira juga pandangan-pandangan daripada sahabat dia. Okay, yang ketiga, sebelum tentera Ahzab menyerang dan mengepung Madinah, Rasulullah SAW berbincang dengan para sahabat mengenai langkah yang perlu diambil. Pada ketika itu, Salman Al-Farisi mencadangkan agar mereka menggali parit yang dalam di sekeliling Madinah, dan Rasulullah SAW menerima cadangan tersebut. Okay, jadi ini adalah 3 contoh yang mana situasi yang zaman Rasulullah SAW hadapi, dan juga pada waktu itu Rasulullah SAW melaksanakan konsep syura untuk dapatkan sesuatu keputusan. Okay. Seterusnya kita lihat yang seterusnya. Seterusnya kita lihat apa yang terkandung di dalam piagam Madinah, yang mana Rasulullah SAW telah membuat satu perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah yang dikenali sebagai Sahifah Al-Madinah, iaitu piagam Madinah, semasa awal pemerintahan Islam di kota Madinah. Jadi antara isi kandungannya yang ada di dalam piagam Madinah yang pertama adalah kepimpinan negara. Okey, yang mana menunjukkan siapa pemimpin negara pada waktu itu, iaitu Rasulullah SAW merupakan pemerintah dan ketua negara. Yang kedua adalah perpaduan, iaitu menyatukan dan mendamaikan perhubungan antara suku kaum di Madinah yang sebelum ini sering bertelaga. Yang ketiga, mengiktiraf pelbagai kaum. Okey, maksudnya semua kaum diberi hak yang sama rata. Setiap kaum diberi hak masing-masing lah dari segi ekonomi, politik, sosial. Yang keempat, keselamatan setiap kaum bertanggungjawab menjaga keamanan negara dan keharmonian perhubungan antara kaum. Okay, kemudian yang kelima adalah jaminan sosial, iaitu menjaga kebajikan dan keselamatan penduduk. Yang keenam, kebebasan mengamalkan agama. Okey, masyarakat Madinah ini terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi mereka bebas untuk mengamalkan agama masing-masing dengan penuh toleransi. Yang ketujuh, penguatkuasaan undang-undang, iaitu undang-undang diguna pakai dalam sistem pentadbiran negara dengan Rasulullah SAW sebagai hakim tertinggi. Yang ke-8, hak asasi manusia. Setiap kaum di Madinah diberikan hak terhadap diri, harta dan mendapat perlindungan. Yang ke-9, setiap individu bertanggungjawab untuk melaksanakan tuntutan yang termaktub dalam piagam Madinah demi merealisasikan keamanan dan keharmonian negara, serta yang ke-10, hubungan negara dijalin dengan kebenaran dan persetujuan Rasulullah SAW sebagai ketua negara. Baik, ini antara 10 yang terkandung di dalam piagam Madinah. Kita lihat konsep asas khalifah dalam sistem pemerintahan Islam, iaitu kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan khilafah. Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam yang dinaungi oleh seorang pemimpin Islam yang adil, taat dan patuh kepada syariat Allah. Khalifah bermaksud individu yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurus dan mentadbir dunia mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala rakyat pula bermaksud seluruh penduduk dalam sesebuah negara yang berkewajipan untuk mentaati khalifah selagi tidak bercanggah dengan syariat Islam. Okey, nampak perbezaannya di sini khilafah, khalifah dan juga rakyat. Okey, apa itu ciri-ciri khilafah? Okey, ciri yang pertama, melaksanakan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, khilafah mesti melaksanakan undang-undang yang bersumberkan Al-Quran dan Hadis dalam segala urusan pemerintahan. Kalau yang kedua,
melaksanakan amar makruf dan nahi munkar. Maksudnya menyeru kepada kebaikan dan juga melarang kepada segala kemungkaran. Yang ketiga, perlulah menegakkan keadilan. Untuk apa? Untuk menjaga hak rakyat tadi dekat di bawah dia. Dan yang keempat, mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat. Okey, yang mana pemerintahan khilafah bertanggungjawab untuk menyemai semangat perpaduan dalam kalangan rakyat, berteraskan sikap saling menghormati, tolong-menolong dan bertolak ansur. Okay. Kita tengok syarat-syarat nak jadi khalifah. Syarat menjadi khalifah dan juga ciri-ciri khalifah. Nak jadi khalifah, yang pertama seorang Muslim yang mukmin. Yang kedua, perlulah lelaki, berilmu, adil, berkemampuan, berpengaruh, dari segi keturunan yang baik, serta berakhlak mulia. Ini syarat nak jadi khalifah. Ciri dia, ada fizikal yang sihat dan sempurna, pengetahuan yang luas, mempunyai keyakinan diri, mengetahui matlamat organisasi, memiliki semangat yang kuat, cekap, bersifat rasional, bersifat adil, menguasai teknik-teknik komunikasi serta mampu bertindak sebagai penasihat. Jadi ini syarat dan juga ciri-ciri khalifah. Seterusnya, tanggungjawab khalifah. Melaksanakan hukum syariat tanpa mengira masa dan tempat, memelihara kesucian agama Islam, menegakkan kebenaran, memelihara kedaulatan negara, mengagihkan harta negara, melantik orang yang cekap dan amanah, menjaga kebajikan rakyat. Khalifah tadilah seorang pemimpin tadi. So, ini tanggungjawab dia. Apa pula tanggungjawab rakyat? Tanggungjawab rakyat memberikan taat setia kepada khalifah, membantu membantras kemungkaran, bekerjasama dalam mempertahankan keselamatan negara, berusaha untuk mendalami ilmu pengetahuan, menghormati kebebasan beragama, menasihati khalifah ke arah kebaikan, serta menjaga keamanan hidup bermasyarakat. Ini pula adalah hak khalifah. Mendapatkan ketaatan dan kesetiaan daripada orang di bawah kepimimpinannya selagi tidak bercanggah dengan akidah, syarak dan juga akhlak Islam. Itu hak khalifah. Apa pula hak rakyat? Hak rakyat memilih khalifah, hak memilih khalifah. So rakyat boleh memilih siapa yang dia nak jadikan sebagai pemimpin. Kemudian hak mendapat pendidikan, hak mendapat perlindungan dan jaminan keselamatan, hak mencari harta dan membelanjakannya, serta hak kebebasan bersuara dan memberi pendapat. Ini adalah hak rakyat. Seterusnya 3.2.3, elemen-elemen dan fungsi pembentukan negara Islam. Yang pertama kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan negara Islam. Negara yang mengarahkan segala urusan pemerintahan dan pentadbirannya tunduk kepada hukum Islam yang bersumberkan Al-Quran dan hadis serta ijtihad yang sebenar. So, ini adalah pengertian dalam negara Islam. So, apa yang ada dalam prinsip-prinsip negara Islam iaitu ada 4. So, yang ini belajar perlu ingat dan perlu tekankan belajar ada 4. Yang pertama, musyawarah. Musyawarah, syura, keadilan, al-adalah, kebebasan, al-huriyah, persamaan, al-musawwah. Kita lihat musyawarah, iaitu mesyuarat yang dijalankan bagi melakukan pertimbangan. Musyawarah. Kemudian keadilan, membuat keputusan secara saksama bersumberkan Al-Quran dan hadis, berdasarkan ketentuan akidah, syariah dan akhlak. Yang ketiga, kebebasan. Khalifah perlu melindungi hak dan kebebasan individu yang tidak bercanggah dengan syariat Islam. Dan yang keempat, persamaan. Setiap individu dilayan dan dihormati tanpa mengira pangkat atau kedudukan masing-masing. Seterusnya adalah matlamat negara Islam. Matlamat negara Islam iaitu menegakkan perundangan dan hukum Allah, merealisasikan keadilan supaya tiada yang teraniaya. Yang ketiga, memastikan kebajikan rakyat sentiasa terjamin,
Yang keempat, mencapai kemakmuran demi kesejahteraan rakyat. Okey, ini matlamat negara Islam. Ciri-ciri negara Islam. Okey, yang pertama, berdasarkan Al-Quran dan Hadis, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, mewujudkan keamanan dan kesejahteraan. Yang keempat, Majlis Syura sebagai asas pemerintahan. Yang kelima, ketua negara yang adil dan beriman. Yang keenam, jaminan kebebasan hak asasi. So, ini adalah ciri-ciri negara Islam. Apa itu perbezaan antara negara Islam dengan negara bukan Islam? Okay, kita tengok perbezaannya. Negara Islam merangkumi seluruh dunia dan batas sempadannya selagi ada penduduk yang mengucap 2 kalimah syahadah. Manakala kalau negara bukan Islam, memisahkan sebuah negara berdasarkan faktor geografi dan mementingkan taraf kewarganegaraan rakyat. Okey, maksudnya kalau negara Islam ni dia tak ada batasan sempadan. Dia merangkumi seluruh negara selagi dalam sesuatu kawasan itu ada yang menganut ataupun yang mengucap 2 kalimah syahadah, maksudnya yang beragama Islam. Beza dengan negara bukan Islam. Yang kedua, meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kuasa tertinggi, manakala negara bukan Islam meletakkan pendapat majoriti rakyat sebagai asas pemerintahan. Yang ketiga, menjadikan iman dan takwa sebagai ciri utama daripada ketua negara hingga rakyat biasa, manakala negara bukan Islam mengabaikan syarat keimanan dan ketakwaan dalam memilih pemimpin. Yang keempat, menjadikan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala sebagai undang-undang negara. Kalau negara bukan Islam pula menjadikan undang-undang ciptaan manusia sebagai undang-undang negara. So, ini adalah perbezaan dia. 3.2.4 pula kita lihat kepentingan melaksanakan tuntutan dan tanggungjawab khalifah. So, apa kepentingan dia? Yang pertama, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, pemerintahan berteraskan Al-Quran dan Hadis demi meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengukuhkan perpaduan dalam masyarakat. Yang ketiga, menjamin keamanan negara. Yang keempat, memastikan pelaksanaan keadilan kepada semua pihak. Okay. Baik, ini adalah kesan pengabaian tanggungjawab khalifah. Yang pertama, kesan kalau kita abaikan tanggungjawab sebagai khalifah, mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berlaku penyelewengan dalam pentadbiran negara. Kemudian terdedah dengan ancaman musuh, pengagihan harta negara secara zalim, gagal melantik orang yang cekap dan amanah untuk membantu mentadbir negara. So, ini adalah kesan pengabaiannya. Manakala kesan pengabaian tanggungjawab rakyat, hilang rasa taat setia kepada khalifah. Ini kalau abaikan tanggungjawab kepada rakyat. So, rakyat akan rasa hilang rasa taat pada khalifah. Jadi, keselamatan negara akan terancam, mencetuskan perbalahan, membiarkan kebincangan berlaku kemungkaran yang secara berleluasa. So, ini adalah kalau sekiranya berlakulah pengabaian tanggungjawab khalifah dan juga tanggungjawab rakyat. Dan ini antara pelaksanaan sistem pemerintahan Islam. Okey, cikgu ambil 4 dekat sini. Antara tindakan yang boleh diambil oleh individu dalam kehidupan negara, dalam melaksanakan sistem pemerintahan Islam, yang pertama, meninggikan syariat dan syiar Islam. Maksudnya kita meletakkanlah kedudukan Islam yang tadi masih lagi di atas. Kedua, mematuhi peraturan dan undang-undang negara seperti yang termaktub dalam perlembagaan. Kita ikut undang-undang negara. Yang ketiga, meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran agar dapat menyumbang kepada negara. Sentiasa menggali ilmu ataupun buat uji kaji untuk dapatkan sesuatu kemahiran supaya boleh sumbangkan sesuatu kepada negara. Dan juga mentaati arahan pemerintah bagi perkara yang tidak menyalahi syariat. Selagi tidak menyalahi syariat, tidak menggugat kedudukan akidah, kita boleh mentaati semua arahan pemerintah. Pelajar? Baik, itu sahaja di dalam tajuk pelajaran 6.
yang mana pelajar perlu tekankan beberapa tajuk-tajuk yang pelajar, ada banyak juga pelajar perlu ingat di dalam tajuk ini. So diharap dapat memberi manfaat, perkongsian ini dapat beri manfaat kepada pelajar. Okey, dan insya-Allah ini adalah tajuk terakhir dalam silibus pelajaran tingkatan 5, dan kita akan lebih kepada latihan-latihan ulang kaji selepas ini. Okey, terima kasih pelajar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.